Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah SWT. Pada pagi yang mulia ini kita dapat berjumpa semula dalam program kuliah kita. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasul junjungan kita, baginda Nabi SAW. Selawat dan salam juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Tajuk kuliah kita pada hari ini iaitu tibanya ajal di setiap tahun, daripada kitab Ziarah ke Alam Barzakh, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Hadis yang pertama iaitu Abu Hurairah menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, ajal itu diputuskan daripada bulan Sya'ban ke bulan Sya'ban berikutnya, sampai seseorang akan menikah dan mempunyai anak, sementara namanya keluar dalam senarai orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi orang-orang yang sampai ajalnya, sebagaimana dikatakan dalam satu kitab tafsir, likulli ajalin atik, di mana orang yang datang akan pergi, dan kita pergi meninggalkan dunia ini apabila telah sampai ajal kita. Jadi Allah Ta'ala senaraikan setiap tahun orang-orang yang nak mati pada tahun itu, bermula daripada Sya'ban ke bulan Sya'ban berikutnya. Kalau namanya keluar di antara nama-nama orang yang mati itu, tersenarai daripada senarai orang yang mati, maka dia pergi meninggalkan dunia ini, dan dia tidak dapat mengelak sedikit pun. Itu yang dinamakan Al-Ajalul Musamma. Al-Ajalul Musamma yanzilu ayyakuna min Sya'ban ila Sya'ban. Wa qaluhu ta'ala idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Tidak ada seorang pun yang dapat mengelakkannya. Hatta malaikat maut sendiri pun, dia tidak tahu bila ajal seseorang itu sampai. Jadi dia mengetahui ajal seseorang itu sampai apabila nama-nama mereka tersenarai, dan nama-nama itu berdatangan di hadapan malaikat maut. Tahu malaikat maut yang ajal seorang itu sampai apabila seluruh senarai itu hilang daripadanya. Jadi nama-nama yang tersenarai orang nak mati itu berdatangan di hadapan malaikat maut, dan tahu malaikat maut yang dia nak mati. Jadi tahu malaikat maut itu ajalnya tiba, nama-nama yang tersenarai itu hilang satu-satu daripada pandangan malaikat maut. Tahulah dia yang itu seorang itu telah meninggal, telah sampai ajal. Macam tu cara dia tadi. Menulis tu matematik, nama dah nanti hilang. Hilang, satu-satu hilang kan. Tapi dia yang buat dia. Ya? Dia yang cabut nyawa ni tak? Macam dia cabut nyawa tu, maknanya dia tahulah yang itu. Yang itu dia sudah sampai ajal ni. Jadi Sudah sampai ke? Sudah sampai ajal ni. Ke Maknanya siap untuk dicabut nyawa. Jadi macam mana malaikat maut tu cabut nyawa ni setelah dia tahu nyawa ni sampai ajal. Maka kata malaikat maut, dia seru nama orang. Bila serunya nama tu kan,
maka pergilah dia meninggal dunia. Jadi keluarlah roh tu daripada jasad ni. Itu proses dia kematian ni. Nak tanya Ustaz, yang kata mati ni tak ada lambat, tak ada cepat. Jadi kalau tertulis tu, that means orang tu akan meninggal. Macam kalau kata, kalau kita doa, kita bersedekah, minta panjang umur, ada ke boleh panjangkan umur tu kalau dah tertulis yang dia meninggal sekian-sekian, tapi sebabkan doa dan amal jariah, umur panjang. Kalau dia dah tertulis, dia tak boleh nak ubah lagi. Tapi kalau belum yang tertulis tu yang dia boleh minta. Misalnya Allah Ta'ala belum tetapkan dia meninggal dalam setahun tu kan. Dalam setahun. Kemudian dia minta panjang umur. Selagi belum tersenarai namanya, masih boleh lagi minta. Itu nama dia Al-Ajalul Ladzi Ghairu Musamma Mauqufun, yuqaddimu man sya' wa yuakhiru ma sya'. Maksudnya ajal yang kedua ni, kalau ajal ni belum ditentukan oleh Allah Ta'ala, belum disenaraikan nama dia, yuqaddimu man sya' wa yuakhiru man sya', terserahlah pada Allah Ta'ala. Sama ada dia nak memendekkannya ataupun dia nak memanjangkannya. Sama ada dia nak mendahulukannya ataupun sama ada dia nak menangguhkannya. Ustaz, bukan dah tertulis bila masa kita lahir, bila masa kita Tak, kahwin, maksud saya macam ni. Maksud saya macam ni. Ajal ini adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Ja'alallahu likulli syai'in qadara wa likulli qadarin ajal. Setiap yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dia ada batas waktu dia. Jadi maknanya ajal ini adalah satu ketetapan Allah Ta'ala yang boleh diundurkan oleh Allah Ta'ala dan boleh didahulukan oleh Allah Ta'ala. Jadi umpamanya seorang itu pada masa dia dalam kandungan ibunya, dia telah tertulis di Lauh Mahfuz yang bila dia meninggal dunia, ajal datang Allah Ta'ala. Tapi kita tak tahu kan, ajal seseorang itu kita tak tahu bila kita sampai ajal itu, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Jadi untuk mematikan seorang itu berdasarkan hadis ini, di mana Allah Ta'ala menetapkannya daripada tahun ke tahun. Misalnya tahun ini siapa yang meninggal, tahun berikutnya siapa meninggal pula, tahun berikutnya siapa meninggal pula, mengikut kepada giliran-gilirannya. Lalu dalam setahun tu, nama dia belum tersenarai yang nak mati. Kemudian dia berbuat baik, beribadah. Sebab kata Rasulullah SAW, manusia itu dipanjangkan Allah Ta'ala umurnya bukanlah kerana umurnya, tapi Allah Ta'ala panjangkan umurnya itu kerana kebaikan dia. Jadi salah satu yang boleh menyebabkan seorang itu panjang umur adalah kebaikan-kebaikan lakunya. Misalnya bisadaqati tubsaul ajal. Umpamanya kata Nabi, bersedekah itu boleh menangguhkan ajal. Memanjangkan silaturahmi itu boleh menangguhkan ajal. Ya kan? Sembahyang malam itu boleh memanjangkan umur. 2 rakaat sembahyang malam kita buat tiap malam itu boleh memanjangkan umur. Atau dalam masa yang sama, dosa-dosa buruk yang lakukan seorang itu, dia boleh memendekkan umur dia. Jadi umpamanya belum sampai ajal dia, katakanlah ajalnya 60 tahun umpamanya, telah ditentukan Allah Ta'ala, tapi kerana dosa-dosa buruk yang lakukannya, yang Allah Ta'ala amat membenci, contoh macam dia berzina, atau dibunuhnya mak bapak dia, ini kan, atau dizalimnya orang lain yang dah melampaui batas. Jadi Allah Ta'ala benci perbuatan dia. Belum sampai umur dia, lalu dicabut nyawa dia, disenaraikan nama dia untuk mati. Ini boleh. Ini sesuatu yang boleh berlaku. Nama dia qada' mubram, nama dia. Qada' mubram. Sesuatu yang boleh diubah oleh Allah Ta'ala, walaupun telah ditetapkannya. Tapi kalau namanya dah tersenarai, mubram. Kalau nama dah tersenarai, dalam setahun tu dia ada nama dia, lalu dia minta panjang umur, tak boleh. Tapi kalau belum tersenarai dalam setahun tu, dia masih boleh lagi. Jadi boleh saya simpulkan, saya ringkap sikit kalau betul cakap betul lah. Jadi maut seseorang tu dah tertulis dekat Lauh Mahfuz sejak daripada dia lahir ataupun di malam kandungan ni. Tapi benda tu boleh diubah sehingga yang tak izin Allah Ta'ala. Sehingga masuk bulan Syaban, sebenarnya masuk dalam tu tak boleh ubah lagi lah. Dan bulan Syaban ni jadi ada senarai orang yang akan mati daripada bulan Syaban ke Syaban berikutnya. Sebab itu kita kena minta panjang umur sepanjang masa. Setiap hari kan doa. Setiap hari.
Ya Allah panjang umur, ya Allah panjang umur. Sebab itu juga kita mengeluarkan sedekah atau sembahyang malam. Sembahyang malam ni dia boleh panjang umur. Sembahyang malam ni sebenarnya mudah kita nak buat. Ya. Saya katakan mudah. Dia apa nama? Waktu dia tu adalah waktu sembahyang malam tu kata Rasulullah dalam kumpulan khutbah-khutbah Nabi itu menjelang Ramadan itu, waktu dia 12.30 malam. 12.30 malam. Itu waktu awal dia. Dan waktu utama dia makin dekat dengan subuh. Ya. Makin dekat dengan subuh, makin afdal. Itulah sembahyang malam. Makin dekat dengan subuh, makin bagus. Contohnya setengah jam lagi belum masuk subuh kan, dia buat sembahyang 2 rakaat. Itu kira sembahyang malam. Atau kemudian dia nak tidur kan, dah tengok dah pukul 2.30 malam, dia buat sembahyang 2 rakaat. Itu kira sembahyang malam. Jadi tak semestinya kita bangun pukul 2, pukul 3, pukul 4. Pukul 2, pukul 3 tu mungkin amat berat. Sebab di saat kita sedang begitu nyenyaknya tidur kan. Ini waktu kita, cuma dia tak dapatlah buat sembahyang tahajud kalau misalnya dia tak tidur dulu kan. Tahajud kena tidur dulu. Tidur dulu, itu syarat dia. Kalau subuh boleh buat tahajud kan? Boleh, lagi orang kata lagi mudah lah sebab dia dah tidur banyak kan. Jadi setengah jam ni sebelum masuk waktu subuh, atau seleloknya 1 jam setengah sebelum masuk waktu subuh. Sembahyang malam dan tahajud tak sama. Sembahyang malam tu dia malam tu tahajud. Sembahyang malam tu komplit lah tahajud, sembahyang hajat, sembahyang tasbih, sembahyang taubat. Tapi tahajud kena tidur dulu baru boleh buat. Tahajud yang kecuali yang Tahajud lain saja. apa? Tahajud saja. Yang lain boleh. Kecuali tahajud lah. Kecuali tahajud saja. Sembahyang malam sendiri pun dia ada maksud, ada sembahyang malam tu sendiri ada namanya. Sembahyang malam namanya usolli sunnatal lail rakaatain lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat malam 2 rakaat Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya 2 rakaat kita buat. Ya. Jadi sembahyang apa ni? Sembahyang sunat ni, Abdul ni kita buat 2 rakaat. Memang boleh kita buat, katakanlah contohnya sembahyang, kecuali sembahyang witir lah. Sembahyang witir tu kita buat 1 atau 3 lah. Tapi sembahyang sunat biasa, seelok-eloknya kita buat 2 rakaat. Itu paling afdal sekali, yang namanya sembahyang sunat. Sembahyang malam ni sebenarnya anugerah Ustaz. Anugerah. Orang cubalah bab tidur pukul 10 pun. Nak bangun sembahyang malam kalau Tak boleh. Tak bangun. Sebenarnya. Sebab tu doa yang selalu kita minta. Bulan Ramadan kan? Bulan Ramadan tidur lewat boleh bangun. Boleh bangun, betul. Tapi bulan ni tidur pukul 10 orang bangun tak bangun kalau tak. Betul. Sebab itu kalau kita nak sembahyang sunat hajat atau sembahyang yang paling susah kita melakukannya, sembahyang subuh kan. Itu kan susah melakukannya sebab kita nak bangun kan, nak mandi kan begitu kan. Itu berat itu. Sekarang saya punya sendiri lah. Saya alam pula. Bangun dah. Tiba-tiba mimpi bangun. Mimpi bangun. Sambil bangun solat sekali. Mimpi bangun. Bangun pukul 7. Rasa macam bangun dah. Sudah solat dah. Saya pun pernah juga mimpi bangun lepas tu sembahyang subuh. Berjemaah pula lagi tu. Tengok pukul 7 lebih. Itulah. Masya-Allah. Macam mana jadi contoh Ustaz? Itu memang biasanya kalau dia lepas subuh tu kita mimpi, itu mimpi syaitan. Biasanya kalau dia sebelum subuh tu dia mimpinya ada mimpi anugerah tadi lah. Tapi sebelum tidur tu kita kena niat. Misalnya pukul berapa kita tidur? Pukul 3 ke pukul 10 ke tak kisahlah. Sebelum tidur kita niat, saya nak sembahyang subuh. Dah Ustaz, kita malam buat tak bangun juga. Lepas tu bangun sekian, insya-Allah. Ya. Dengan keazaman, dengan kesungguhan, insya-Allah. Boleh bangun. Saya selalu buat macam tu. Atau kita bangun tengah nak buat sembahyang tahajud umpamanya. Kita tidur kejap, dia boleh bangun. Dengan keazaman minta tolong kepada Allah SWT. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah. Ya Allah, anugerahkan kami ketaatan. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah. Ya Allah, anugerahkan kami ketaatan. Satu lagi, pendek juga dia punya doa, Allahumma khilli. Kemudian seterusnya, hadis yang kedua,